Bismillahirrahmanirrahim. Babur Rabi'. Yang keempat menyatakan kebinasaan lidah, afatul lisan. Kata Imam Ghazali, "I'lam anna khataral lisan azimun wala najatu minan khatarihi illa bisubti. Falizalika madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumt wa hassa alaihi. Faqal man samata najah." Man samat najah. Siapa diam selamat. Jangan banyak cakap, banyak zikir. I'lam, ketahui olehmu, wahai segala orang yang berkendak menjalani akan jalan akhirat. Orang yang menyiapkan bekal untuk akhirat, dan itulah sewajibnya bagi kita semua ke sana. Dia nak pergi sana pun pergi, tak nak pergi pun dia pergi. Dia bersiap nak balik pun dia pergi, dia tak bersiap pun dia akan berangkat, tuan-tuan. Dia bersiap sungguh ataupun dia buat-buat tak perasan, dia buat-buat tak perasan, maut tetap sampai makin dekat. Dia maknanya kena bersiap. Orang yang tak cerdik, orang yang tak buat persiapan untuk hari yang sebenar di sana. Bahawasanya kebinasaan lidah amat besar. Dengan sebab lidah, dia punya kebinasaan amat besar. Yang paling besar apa? Kata ngaji dalam bab akidah dimasuk dalam asbabur riddah. Asbab boleh riddah, boleh murtad, 3 perkara. Yang pertama lisan, yang kedua perbuatan, yang ketiga i'tikad. Dia buat, dia sujud dekat berhala, sujud kat orang, ke syirik, kufur. Ucapan dia menghina Allah Ta'ala, menghina Nabi, menghina Islam, semua batal. Dengan apa dia? Dengan lisan. Dia jaga tu. Sebab lisan ni setengah daripada perkara yang merosakkan akidah kalau tak dijaga. Sebab tu menjaga dia adalah amat besar. Dia dipanggil afatul lisan. Dan dengan sebab lisan juga manusia dapat hebat di sana besok. Afdalul iman, orang yang iman ni paling afdal, kata baginda sallam, ialah antamut wa lisanuka ratbun min zikrillah. Kamu mati sedangkan lisan kamu basah lagi menyebut nama Allah Ta'ala. Itu maknanya dengan lisan manusia boleh rapat dengan Tuhan, dengan lisan juga manusia boleh terjarak jauh. Jadi mempertahankan, menjaga lisan itu jihad besar. Jihad besar, kita mengkawal lidah kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang dijamin syurga hidup-hidup oleh Nabi SAW. Dia ambil batu, dia basuh batu sampai bersih, dia masuk dalam mulut dia. Bila tanya kenapa dia buat itu, sebab aku nak menjaga jangan banyak bercakap. Akhir zaman dia punya kerosakan bertambah. Bercakap dengan mulut, bercakap dengan mesej, perlu banyak lagi. Mulut senyap tapi yang ni tak berjalan. Itu lagi pula. Kadang dia tidur pun dengan apa? Dengan handphone. Tak cukup tumbuh atas kepala gitu. Macam-macam. Lagi teruk lagi, nak tidur, suami satu handphone, isteri satu handphone. Bukan dia berzikir, apa tu duduk mati. Lama-lama dia mati dengan handphone juga. Ketahui oleh bahawa segala orang yang berkendak menjalani akan jalan akhirat, bahawasanya kebinasaan lidah amat besar, dia kena jaga. Sebab dengan sebab lidah kadang-kadang amal yang dibina dah banyak-banyak boleh hapus. Dia cerita dengan orang, sum'ah habis. Sum'ah, riak habis. Dan tiada lepas daripada kebinasaan itu ialah melainkan dengan diam daripada berkata-kata. Diam terlebih baik daripada bercakap benda yang tidak berfaedah. Tapi kalau benda berfaedah, baik bercakap. Maka kerana yang demikian itulah memuji Rasulullah SAW akan orang yang diam dan menyuruh di atasnya, suruh kita diam. Maka sabda apa? Man samata najah. Man samata najah. Apal 3 patah. Man samata, siapa yang diam, najah, nasaya dapat kelepasan, lepas daripada kebinasaan lidah. Itu senang. Setengah daripada tanda kewarakan, orang tak banyak bercakap. Dia diam tu tanda kewarakan dia. Bila banyak bercakap tu banyak rosak. Iza kasural kalam kasural khata', wa iza kasural khata' kasural zunub, wa iza kasural zunub pannaru aulabi. Bila banyak bercakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka tu patut untuk dia. Jadi maknanya lidah dia kena jaga betul. Man samat najah. Man samata najah. Siapa yang diam, maka dia dapat kejayaan. Kebinasaan, lepas daripada kebinasaan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW,
as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. As-sumtu artinya diam itu mempunyai ilmu hikmah. Sebab daripada secara umum ilmu hikmah itu diberikan apabila seorang tu bersifat dengan zuhud. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allum. Barang siapa yang zuhud dengan dunia, telah ajar dia dengan tak ada guru, direct terus. Ini ilmu laduni. Dan setengah daripada makna ni, ada pada ni makna mendiamkan diri itu setengah zuhud. Dua makna tahan. Berlebih-lebih. Saya bercakap dia tahan, cakap yang penting je. Itu ada makna zuhud. Sebab tu dia dapat apa? Ilmu hikmah daripada Ta'ala. Hikmatun, satu hikmah. Kalau dua, hikmatan. Kalau banyak, hikam. Tu nama hikam tu hikmah. Kitab hikam tu mana kitab hikmah. Hikmah ni kalam-kalam laduni yang didapat oleh para kekasih Allah, wali-waliullah. Iaitulah ilmu yang kebanyakan manusia tiada mengetahui akan dia. Itu dipanggil ilmu laduni, ilmu di sisi Tuhan. Dan sedikit orang yang mengerjakan akan dia itu. Sikit sangat orang yang dapat mengawal lidah daripada banyak bercakap. Sebab orang bila banyak bercakap menandakan dia kurang akal, kurang cerdik. Orang cerdik tak banyak cakap, dia cakap yang penting je. Terus saya kata cerdik lain akhirat, para ulama wali-wali. Kerja dunia orang kata kalau profesor ke apa ini, dia tak banyak cakap kan. Dia banyak bertindak, cakap lebih kurang. Yang banyak popak-popak itu kat kedai kopi tu dewan speaker dewan mungkin. Ni dekat kedai kopi dia popak-popak. Naik lemas ke dalam toke tengok. Kan? Minum segelas, duduk 3 jam. Pening kepala orang tengok. Habis. Betul yang banyak rugi di akhirat, banyak masa terbuang. Dan lagi sabda Rasulullah, man yatakaffal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffal lahu al-jannah. Masya-Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Al-Iraqi. Barang siapa Nabi kata yatakaffal, mengakui, itu panggil takaful. Sistem takaful mana pengakuan akan bantuan kan. Ini takaful makna apa ni? Kita menyanggup, kita sanggup baginya dengan memelihara barang antara dua dagu. Apa dua dagu ni? Ialah lidah. Dan memelihara barang antara dua kaki, itu farad dan zakar. Jadi tidak berzina maknanya. Nasaya aku akui baginya dengan masuk ke syurga. Siapa yang tak berzina, maka Tuhan aku di syurga. Habis kalau dia dah berzina macam ni, taubatlah. Taubat antara buka pintu taubat. Banyak cerita-cerita orang dulu yang macam-macam perangai kutu-kutu akhlak tu, kaki zina, perempuan pelacur, tapi akhirnya apa, jadi orang hebat di hujung umur, ada jadi wali pun dia. Dia bertaubat. Dia penting sekali apa, taubah. Kalau tuan guru saya selalu diulang kalam tu, ma fat wa ma mat. Ma fata wa ma mata. Apa makna dia? Ma fata, barang yang dah luput dah lah. Wa man mata yang dah mati dah pergi dah. Mana yang sudah yang sudah jangan ulang lagi, tu maksud dia. Itu maksud dia. Kalam tu besar ni. Dua makna dia tu. Sekarang break daripada kesilapan yang telah lalu. Yang kedua, jangan putus asa, tu maksud dia. Yang dah sudah. Yang ke depan kita berapa hari lagi kita nak hidup, tak berapa hari tak tahu lagi ni, adjust balik, perbetulkan balik, itu maknanya. Sebab ta'ala maha kasih sayang dikira di ujung. Al-ibrah bil khawatim. Kiraan manusia sama ada ke syurga atau sebaliknya dikira di ujung umur. Sebab tu ada 4 kelakuan dalam hadis. Ada orang yang awal baik sampai hembus nafas akhir pun baik. Allahumma ja'al minhum. Mudah-mudahan jadi golongan tu. Ada yang awal rosak sampai ke mati rosak. Tu orang kafir, hidup kafir, mati pun kafir. Ada yang di awal dia cantik, ujung dia rosak, wala'ayazabillah. Di ujung dia murtad dan sebagainya. Ada orang di awal teruk kafir, tapi ujung pum dia masuk Islam, tinggi darajat pun ada juga. Proses ni berlaku setiap saat. Dia kita minta yang pertama tu, minta supaya awal cantik, akhir pun cantik. Kalau ada tersilap, mana di ujung tu jaga. Saki baki umur yang tak berapa hari lagi, jaga betul. Sebab al-imrah bil khawatim, kiraan manusia tu dikira di ujung. Dia banyakkan kita apa, jaga benda ni. Iaitu benda yang besar, jangan dia melakukan akan dua perkara. Lisan, jangan banyak bercakap. Orang banyak bercakap ni orang kurang cerdik. Orang kurang cerdik.
Sebab dia dah tahu Nabi suruh apa, man samat najah. Nabi dah beritahu, siapa banyak diam dia berjaya. Tiba-tiba dia cakap tak cerdik lagi. Dia tak ikut arahan Nabi, tak cerdik. Orang yang cerdik orang ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian waruya anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausini qal u'budillaha ka'annaka tarahu wa'ud nafsak bil mauta wa in syi'ta abna'atuka bima huwa amlaka, ya, bima huwa amlakul laka min hadza kullih wa asyara biyadihi ila lisanih. Dan diriwayatkan oleh setengah daripada ulama bahawa Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Jabal ini gubernur yang dihantar oleh Nabi SAW ke Yaman. Gubernur kan ni? Gubernur dululah, bukan gubernur akhir zaman. Gubernur dulu hebat-hebat kan ni. Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan ucapan yang masyhur apa? Seorang pemimpin besar, apa dia kata? La tuzhirul farah hatta tujawwizu sirat. Kamu jangan lahirkan kegembiraan seronok sangat di dunia sebelum kamu melintas sirat yang dibentangkan di dalam lautan neraka. Maknanya kalau kamu dah lepas meniti sirat, dah jejak kaki ke syurga, itu tak apa. Tu kamu nak meninjau, nak berjoget, nak apa sana pun tak ada hal lagi. Memang tu tempat selamat, tempat nikmat sebenar. Sebelum tu jangan ni. La tuzhirul farah. Jangan kau nak lahirkan sangat seronok, sebab kita belum tahu ujung umur kita bagaimana. Ya, itu maksudnya. Terus sedangkan tu saya nak masukkan jalan orang tu, orang hebat-hebat tu, sahabat Nabi. Semua dia aku syurga tu ni. Dan riwayat oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata bagi Rasulullah SAW, apa dia kata? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, bukan Rasulu, Rasulullah baca. Tengok dalam Arab tu, ya Rasulullah. Ya. Dia panggil munada mudhaf. Dia kena bernasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Wah, jangan ya Rasulullah. Salah. Kalau dia baca ya Rasulullah dengan bagi depan, itu tak mengaji nahwu. Dia kena baca ya Rasulullah. Pesan olehmu akan daku, mana ausini, wasiat olehmu akan daku ya Rasulullah. Masya Allah. Maka sabda baginda SAW, perbuat olehmu akan ibadah akan Allah Ta'ala, buat ibadat seolah-olah engkau melihat akan dia. Dua urusan, zahir dan batin. Zahir buat ibadat, batin kita apa? Ka'annaka tarah, seolah-olah yang engkau melihat. Ini makam tinggi dan makamil musyahadah dan istilah sufi. Ya, seolah-olah melihat. Kembali gunakan anna, seolah-olah. Sebab tak ada orang boleh lihat atas dunia. Ya, atas dunia la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful habib. Ayat 103 daripada surah Al-An'am. La tudrikul absar, kamu tak dapat melihat Allah Ta'ala, sebalik Tuhan yang melihat kamu. Ya, itu. Ayat ni kalau kita baca untuk tutup. Ya, kalau ada orang hasad dengki kat kita, kan, biasalah kan. Kalau kerja sama kerja, jabat dan pejabat dia hasad dengki. Baca ayat tu, minta Allah Ta'ala tutup. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala menutup di dunia kita tak dapat melihat dia, begitu juga Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala tutup kalbi insan yang ada hasad dengan kita, khianat dengan kita. Kita baca ayat, baca 3 kali ke, kan? Lepas sembahyang baca, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya, ayat 103 surah Al-An'am. Tapi jangan tunggu kata, jangan kau buat kita kau baca, kan trailer tak nampak kau. Pada sebat kau baca. Ya, baca ke trailer tak nampak kau pula. Perbuat olehmu akan ibadat, kemudian cara ibadat tu seolah-olah engkau melihat akan dia. Kita buat kerja, kita nampak bos kita ke depan. Macam mana kata tuan? Tuan itulah kerja dia akan cantik. Ya. Dia kata tak perasan bos dia tak nampak, tak perasan, dia kerja lain tuan. Dia tengah kerja main-main, tiba-tiba tengok bos pacak ke depan macam tuan. Terus dia berubah tu. Alamak. Dia tengok bos, dia perasan je bos tengok dia dah lain macam tuan. Kan? Dia berubah hawa-hawa, nampak betul senyap tu. Begitulah kalbi. Bila dia perasan kata pup tu dia berubah tuan. Confirm dia berubah tu. Dia kalau nampak memang, kalau tak berubah tak nampak. Dia tak ada musyahadah. Dia makan musyahadah. Sebab dia duduk musyahadah boleh selamat. Dan bilangkan olehmu akan dirimu daripada bilangan orang yang mati. Ya, wa'ud nafsak bil mautah. Kita meletakkan diri kita seolah kulungan orang yang dah nak mati, dekat nak mati. Ini sebut mati takutlah. Ya. Orang kafir ke sebut mati macam tu. Huish, jangan sebutlah sui gitu. Ada sui, gua besok dah mampu.
Ya, mati kita nak tak nak dia tak dah datang dan yang penting bagi kita buat persiapan untuknya. Itu yang penting. Isti'dad lil maut qabla nuzulil maut, tu tanda hati seorang tu ada cahaya, kata Nabi SAW. Ya. Itulah hadis yang berkata inna nura iza dakhala al-qalba infasawan syarah. Ya, inna nur, sungguh nur iman, nur Islam, nur ma'rifat bila masuk dalam kalbi insan infasawan, dia tenang lapang. Dia seronok dengan Tuhan ni. Lalu sahabat tanya, ada tanda tak? Hal dizalika min alamati allati tu'rafu biha. Ada tanda ke Rasulullah kita nak tahu hati kita ada cahaya? Rasulullah kata na'am, ni di antara dia. Ya, at-tajafi andal ghurur, hati dia selalu renggang dengan dunia yang menipu daya. Kemudian at-tajafi andal ghurur wal inaba ila daril khurud. Dia dah mula inabah, kembali hati dia mengingat tempat yang kekal di akhirat. Yang mana zikrul maut tersengal daripada tanda ni. Badan takkan Naqsyabandi, hari-hari kita zikir, kita ingat mati. Adab ketujuh belum mati zikir dah ingat kita mati, orang makapan kita, orang tanam, orang angkat kita usung sampai masuk liang lahat, tanam kambur, orang baca talqin semua. Sebelum penting zikir tu adab dia kan. Supaya apa? Isyarat hakikat tolak kita berjalan bukan jasad. Bukan jasad, kita berjalan dengan ruh. Mana matikan pandangan jasad, yang nak berjalan dalam. Itu isyarat hakikat ni. Dan mengingat mati disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hati kita jadi lembut. Ya, itu maksudnya. Jadi wa'udda nafsaka fil mauta. Uddah, mana bilangkan diri kamu di kalangan orang yang mati. Mana apa? Kita sentiasa mengingati kematian. Batul Rasulullah SAW berjalan melangkah tak yakin boleh menyusui langkah yang kedua. Suap makan ke mulut tak yakin boleh telan. Sebab apa? Antara tu maut boleh sampai. Begitu sekali ya. Dahsyat dewan. Sebab tu jadi baik. Orang yang tak ingat mati, orang jadi orang paling jahat. Dia tak ingat mati, tak ingat dosa. Dia tak ingat dosa, surga dan neraka, apa jadi? Ambillah. Dia kata syammir wala tazal zakiral maut panisyanuhu dhalalul mubin. Sensing tangan baju kamu. Ini kinayah, isyarat nak buat kerja dengan Taala ni kena sungguh-sungguh, sebab syaitan nafsu kacau banyak. Kemudian pemangkin dia apa? Wala tazal zakiral maut, jangan sekali-kali kamu lupakan kematian. Tipanisyanuhu dhalalul mubin, lupakan mati sesat yang terang. Itu maknanya, ya. Kemudian Nabi isyaratkan dengan tangan kepada dia. Sekarang lepas Nabi kata begitu, Nabi isyarat. Ini tempat uraian kita apa? Wa asyara biyadihi ila lisanih. Nabi ambil tangan dia, Nabi tunjuk ni lidah ni. Ni jaga ni. Maknanya apa? Tunjuk kat lidah, mana jaga lidah. Kalau lidah kita betul, insya-Allah perjalanan lain yang betul. Kalau lidah dirosak, yang lain rosak. Wa anis siddiq radhiyallahu anhu kana yasna'u hajar. Sini ada tadi. Yasna'u hajaran fihi yamna'u biha minal kalam wa kana yushiru ila lisanih wa yaqulu hadza awradani al mawarid. Sedangkan orang yang jamin syurga tadi, ya. Dan riwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa ia menaruh akan batu di dalam mulutnya. Dia ambil batu dibasuh bersih, masuk dalam mulut dia. Supaya apa? Dia letak batu dalam mulut, menegak daripada berkata-kata. Dia nak kurangkan bercakap. Dan adalah mengisyaratkan ia kepada lidah, dan berkata ia lidah yang mendatangkan akan daku beberapa kejahatan. Mengumpat dengan apa tuan? Lidah. Membesarkan diri dengan tuan? Lidah. Ya, sum'ah menunjuk amal kita kawan dengan apa? Lidah. Saya buat ni, saya buat jahat. Habis tuan. Semua membinasakan amal yang sukar nak dibuat, tiba-tiba terhapus pula. Ya, pokok ni pokok mahal, nak hidup cukup payah. Dia dah naik 3 kaki, kita tak pagar sebab dia babi habis tu. Ya, tinggal kau disodok tuan. Menyesal tak sudah. Tapi itu boleh ulang balik. Tapi kalau akhirat menyesal amal, habis jawab dia. Habis. Dan satu lagi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi allazi la ilaha illahu ma min syai'in ahwaja ila tuli sijni minal lisani. Demi Allah, ya kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semua orang kanan Rasulullah SAW ni, ibad-ibad. Demi Allah, tiada Tuhan melainkan ia. Tiada daripada sesuatu yang sangat berkendak kepada melanjutkan akan memenjarakan akan dia daripada lidah. Maknanya anggota kita ada 7 yang wajib jaga. Yang paling hebat kena jaga supaya blok dia jangan banyak dia apa. Lepaskan dia ialah lidah. Maknanya jangan kita banyak bercakap yang penting-penting saja. Ya. Ini bercakap berat je. Ya. Dia akan jatuh dalam kesilapan bila banyak bercakap. Lebih baik kita tukarkan dengan banyak bertasbih dan satu orang seorang wali dan
dia balik kampung kan, kampung dia dah lama tak balik. Jadi bila balik kampung ada perubahan lah. Nak masuk lorong rumah dia tu adalah 2-3 biji rumah baru dah siap. Dia pun perhati kat rumah tu, dia pun tergerak dalam hati, siapa punya rumah ni, berapa kos dia buat, cantik juga. Sekejap dia sedar balik. Sebab orang jenis bersih, apa faedah aku pergi tanya benda ni? Kalau aku jadikan makanahu tasbihan lakana aulah. Kalau aku jadi tempat tu tasbih lagi lagi baik. Aku tanya tak ada faedah apa. Oleh kerana kau telah tipu nafsu akan diriku beberapa saat sehingga aku lalai, maka aku denda kau puasa setahun. Setahun ni puasa tuan. Ya, dalam kitab ni ada tuan. Satu tarbiyah diri apa dipanggil muaqabah. Apa muaqabah? Denda. Ya. Guru kalau murid nakal didenda, beri hutan supaya mengajar adab. Maka nafsu atau roh yang penting kita kena jaga denda dia. Kalau dia leka dia, kita denda dia. Semayang dalam sudut ada kan, leka sikit, denda dam 10 rakaat 20 rakaat. Tu mana gitu. Sebab sistem tu ada dipakai dalam Islam. Jadi maknanya lisan perkara besar. Bila kita jaga dia baik, insya-Allah kedudukan iman dia cantik, kontak kita dengan Tuhan akan lebih hebat. Kemudian semua segala kebinasaan dari 20 perkara, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khaira kullahu bil hamdulillah. Subhanallah.